Prestasi Selangor buat JDT gusar. Okey, satu berita yang dikeluarkan oleh media dekat Malaysia ni lah. Okey, so perlawanan JDT lawan Selangor ni memang antara perlawanan tumpuan minggu ni. Okey, memang sebelum perlawanan ni mula pun dah macam-macam keluar dekat social media tu, dekat Facebooknya. Macam-macam page cakap hak ni sokong hak ni kata hak ni kata hak tu. Macam-macam aku baca. Aku gelak je lah dia tengok diorang posting-posting dekat page kedua-dua belah team ni lah kan. Dan yang keputusan 5-1 aku boleh isytihar lah kan. Okay, antara dua-dua team ni mana satu King of Malaya? Of course, JDT is the real King of Malaya. Jom kita ulas game. JDT menang 5-1 lawan dengan Selangor di Stadium Sultan Ibrahim. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Fat Camera Studio. Yang kepada korang yang baru sampai channel ni, jangan lupa subscribe sebab dalam channel Fat Camera Studio ni macam-macam konten yang aku buat, football review, infotainment dan juga product review. Okay, dalam perlawanan JDT menentang Selangor ni kan, macam aku cakap starting tadi tu, macam-macam berita sebelum. Okay, even masa dalam perlawanan AFC Asian Cup pasukan Malaysia kan, dah macam-macam dah keluar. Dan top malam ni perlawanan Selangor ataupun perlawanan JDT menentang Selangor. JDT buktikan Pram 5 biji aku bagi dekat kau Selangor. Dengan keputusan 5-1. Okey, tapi apa pun kan aku cakap, walaupun JDT menang besar dengan yelah dekat luar macam-macam isu kan, aku tak tahu lah, mungkin isu tu sebab ada media ataupun netizen sengaja create page yang buatkan naikkan isu kontroversi apa semua ni kan. Tapi dalam padang aku tengok player-player Selangor, player JDT ni semua baik-baik, semua tak ada nak buat gaduh-gaduh ke apa, semua bagus, positif. Itu yang aku respect sangat pasukan Selangor. So overall apa yang aku nampak dalam position ataupun corak permainan JDT sejak berhenti rehat dekat sebulan lebih ni kan, fokus on pasukan kebangsaan kita, banyak perubahan yang Benjamin Mora buat sebenarnya. Okey, Selangor dia ada kelebihan sebab dia menang Sarawak. Dia menang lawan Sarawak baru-baru ni 7-0. Okay, so dia datang, of course lah, datang di Stadium Ibrahim dengan satu motivasi yang tinggi. Of course diorang akan positif, diorang nak tunjukkan apa yang diorang ada. Mukhairi Ajmal khususnya, okay, pemain yang aku selalu perhatikan, Mukhairi Ajmal ni untuk pasukan Selangor. Dan Mukhairi Ajmal ni aku tengok dalam position tu, dalam starting dia diletakkan dalam wing kiri kan, dia letakkan pada wing kiri, tapi dia bermain di bahagian tengah. Dia nampak bermain dalam kawasan player nombor 10 Mukhairi Ajmal ni. Okay, sebab itulah dia banyak nampak ada je pressing yang dia buat dekat Leandro, ada je dia buat Benderson dekat Leandro sebab dia punya position tu. Okay, bagi untuk pasukan JDT pula aku nak cakap, JDT atas kertas 3-5-2 position yang diletakkan oleh Benjamin Mora, tetapi first half 3-5-2 position, tapi yang bermain di bahagian defensif ataupun last man defense yang tinggal hanyalah Shan Lori dan juga Syarul Saad. Okey, kalau sebelum ni yang akan tinggal di bawah adalah Syarul Saad, Shan Lori dan juga Matthew Davis. Tapi dalam game lawan Selangor ni, memang atas kertas 3-5-2, tetapi Matthew Davis untuk separuh masa pertama ni dia banyak naik ke atas bersama-sama dengan Arif Aiman. So meninggalkan dua orang player defense untuk JDT ni. Tapi Shan Lori juga kadang-kadang dia akan naik ke wing kiri bersama-sama dengan Kobing Ong. Tapi benda ni berlaku pada separuh masa kedua. So nampak tak kat sini pertukaran tu. Sebab tu untuk separuh masa pertama kan, nampak Arif Aiman ni dia kurang sikit. Okay, kalau sebelum ni kita tengok Arif Aiman dia suka buat larian masuk ke dalam kotak penalti kan, daripada sebelah kanan lari terus masuk dalam kotak penalti dan buat cutback. Tapi benda tu tak berlaku dalam perlawanan lawan Selangor ni. Sebab apa? Sebab bila Arif Aiman cuba untuk buat larian, Matthew Davis akan follow dia dari belakang. Okay, so Arif Aiman akan cut back balik. Okay, dia akan tarik break, bagi bola kat Matthew Davis supaya ada player JDT dekat bahagian tengah tu, dekat bahagian nombor 10, Leandro boleh masuk, Bersen da Silva boleh datang dekat untuk membuka ruang. Okey, jaringan pertama JDT hasil hantaran atau hasil shoot daripada Bersen da Silva luar kotak penalti. Dan boleh katakan hampir ke semua gol JDT ni bukannya di dalam kotak penalti, kecuali tandukan daripada Sumareh hujung-hujung perlawanan kan. Leandro pun luar kotak penalti. Okey, dan aku boleh cakap aku tabik gila lah.
jaringan Leandro dan juga Bernardo Silva ni di luar kotak penalti dalam keadaan ruang yang sempit. Okey, di depan dia ada 3 ke 4 orang player Selangor, tapi dia boleh buat satu shoot yang padu sangat-sangat sampai Khairul Azhan tertewas. So dekat atas tu memang compact sangat-sangat dengan Nakso Insanya, Afiq Fazailnya, Leandro, Arif Aiman, Kobing Ong. Bagi aku midfield, okey, trio midfield JDT ni memang sangat-sangat baik lah pada malam ni. Okay, Nakso Insa memang defensive midfield. Okay, Leandro dia attacking midfield, dia juga boleh main center midfield. Dan untuk malam ni dia banyak bertukar-tukar posisi dengan Nakso Insa. Kadang-kadang Leandro sendiri akan turun ke bahagian defensive midfield untuk membuat percaturan serangan, okay, untuk mendapatkan bola daripada Syahrosan ataupun daripada Shane Lowry. Itu adalah formation yang ataupun taktikal yang menarik yang aku tengok yang digunakan pada malam ni, pada malam ketika JDT lawan dengan Selangor ni. Okay, kemudian pada separuh masa kedua, kemasukan Safawi Rashid, Muhammadul Sumareh, okay, dan juga Ramadan Saifullah. Okay, first kali Safawi Rashid. Okay, Safawi Rashid, kalau kita tengok permainan dia ketika lawan dengan Selangor ni, dia bermain di posisi mana? Yes, dia tak main di posisi asal dia iaitu wing kanan, ataupun dia tak main di posisi yang kerap digunakan ataupun di wing kiri, tetapi dia bermain di bahagian nombor 10, tempat yang ditinggalkan oleh Leandro Velasquez. Nampak tak? Muhammad Sumareh masuk main sebelah kanan, Ramadan Saifullah main sebelah kiri, Safawi main tengah ganti tempat attacking midfield Leandro. Nampak tak? Daripada pasukan Malaysia, daripada pasukan Harimau Malaya, Kim Panggon gunakan formation ataupun tactical macam tu, menggunakan Pawi sebagai attacking midfield, menggunakan Pawi sebagai pemain nombor 10, dan Bejimora nampak menutup hasil. Dia bawa masuk dalam JDT, gunakan Safawi ni di bahagian nombor 10 sebagai attacking midfield, dan benda tu nampak menjadi. So Pawi ni dia boleh variety, dia boleh main bahagian tengah, so dia boleh ke kanan kalau dia nak, dia boleh ke kiri, dan dia ke kiri juga. Ke kiri tu hasilnya apa? Dia membuat satu crossing yang dapat ditandu oleh Muhammad Sumareh, gol kelima untuk JDT. Kalau diorang kata pasukan Selangor tu is the king of Malaya, aku cakap sekali lagi, JDT is the real king of Harimau Malaya. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a